seperti yang dinyatakan ataupun yang kita dengar Menerusi Dewan Rakyat pagi tadi menyatakan bahawa sehingga kini sebanyak 98.18% kaki tangan awam telah pun menerima vaksin lengkap dan hanya 1.92% daripada 1.6 juta kaki tangan awam yang masih lagi belum divaksin. Justru suntikan vaksin COVID-19 pada ketika ini masih lagi berjalan secara sukarela dan setakat ini kerajaan masih belum mewajibkan suntikan itu terhadap rakyat Malaysia termasuk kaki tangan perkhidmatan awam. Dan daripada jumlah itu 1.92% adalah jumlah yang kecil yang dapat kita saksikan. Bagaimanapun kita nak melihat kepada mungkin langkah seterusnya, mungkin kita dapat mencapai 100% vaksinasi, tetapi disebabkan isu-isu kesihatan juga di antara kekangan yang mungkin akan berlaku dalam status dan juga penjawat awam untuk divaksin. Jadi untuk bercakap lanjut, saya nak bersama dengan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Tuan Adnan Mat ketika ini. Assalamualaikum, Cik Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama sekali melihat kepada jumlah, tapi peratusnya kecil, 1.92% yang masih lagi belum menerima vaksin daripada 1.6 juta keseluruhan penjawat awam yang ada di Malaysia. Bagaimana Encik Adnan melihat kepada situasi dan juga langkah ini? Mungkin ada perkara-perkara yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Baik, pertamanya QPEC merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas di atas maklum balas yang agak lembut mengenai suntikan vaksin yang telah pun disampaikan di Parlimen sebentar tadi. Walau bagaimanapun bagi QPEC, kami tetap akan bersama dengan 98.18% penjawat awam yang telah divaksin. Kerana apa? Kami adalah penjawat awam, keseluruhannya adalah frontliner. Mungkin dalam COVID, frontliner yang kita dapat lihat adalah frontliner yang tugasan khas seperti keselamatan dan juga kesihatan. Tetapi dalam konteks sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat, keseluruhan penjawat awam adalah frontliner. Mereka adalah menjalankan dasar-dasar kerajaan. Mereka adalah pelaksana dasar kerajaan. Dan mereka lah orang yang paling rapat dengan rakyat dalam menyampaikan setiap dasar dan juga pelaksanaan apa saja yang kerajaan mendaki kepada penjawat awam. Justru itu penjawat awam lah juga adalah pekerja pada kerajaan ini. Bagaimana di sektor-sektor swasta, pekerja-pekerjanya, majikannya adalah sektor tersebut. Di mana sektor swasta juga majikannya mengambil pendekatan untuk mewajibkan pekerjanya divaksin. Jika tidak divaksin, mereka akan berada di luar ataupun berada di luar daripada kawasan pekerjaan mereka. Jadi begitu juga dengan penjawat awam. Kami adalah pekerja pada kerajaan ini, justru itu kami juga perlu divaksin ataupun kami juga perlu patuh kepada arahan vaksin. Dan bagaimanakah tanggapan rakyat di luar sana jika kami sendiri tidak divaksin? Jika kami sendiri tidak yakin dengan dasar ini? Jika kami sendiri sebagai penyampai kepada perkhidmatan kepada rakyat ini tidak meyakini atas dasar ini, bagaimanakah rakyat di luar sana boleh yakin dengan dasar-dasar yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Justru itu QPEC menegaskan kami akan bersama dengan 98.18% yang telah divaksinkan. Kepada mereka yang 1.92% ini, kita masih mempunyai masa, yakni sebagaimana yang telah pun ditegaskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, sehingga 1 November yang akan datang. Dengan situasi keberadaan di pejabat masih lagi dalam 60% dan sebahagiannya 80%, maknanya kita belum hadir 100% di pejabat. Mungkin situasi pada ketika ini kita belum lagi dapat bertemu dengan mereka-mereka yang belum divaksin. Sebahagiannya belum daftar dan sebagainya mempunyai masalah-masalah kesihatan. Tetapi bagi QPEC, kami yakin dan percaya penjawat awam apabila keberadaan di pejabat 100%, kami yakin isu dan masalah ini dapat diselesaikan kerana ketua-ketua perkhidmatan telah diberi tanggungjawab untuk menangani isu ini. Malah pada ketika kehadiran 100%, kami akan dapat bertemu dengan mereka-mereka yang belum divaksin dan pada ketika itulah kami akan tahu apakah masalah sebenarnya,
apakah mereka ini berada dalam keadaan situasi yang dibenarkan, yakni masalah kesihatan yang tidak boleh divaksinkan. Dan juga Cik Adnan, untuk kita faham bahawa selepas divaksinasi mungkin daripada 60 kepada 100% kehadiran ke pejabat dan sebagainya, bagaimana mungkin selepas ini komitmen yang sentiasa diberikan, keyakinan terhadap vaksin berkenaan dan juga apa yang seterusnya dilakukan oleh penjawat-penjawat awam untuk memastikan keadaan sentiasa dalam lebih baik, keadaan lebih selamat dan sebagainya. Baik, dengan keberadaan 100% di pejabat akan datang sudah tentulah SOP yang telah pun ditetapkan diberi keutamaan. Dan Ketua Perkhidmatan akan mengambil tanggungjawab ini dan pada masa yang sama bagi mereka yang selepas 1 November yang akan datang, sebagaimana telah pun ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, kita akan lihat balik apakah bentuk-bentuk yang boleh kita follow up bagi mereka yang belum divaksin. Dan ketegasan ini telah pun dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Kami terikat dan tertakluk pada peraturan pegawai awam, yakni kelakuan dan tata tertib 1993. Jadi justru itu kami menyerulah keseluruhan penjawat awam untuk menjadi seorang yang amat tertib, amat taat kepada dasar ini, kepada kehendak kerajaan dan juga pada kehendak Ketua Perkhidmatan untuk divaksinkan supaya boleh memberi keselesaan kepada rakyat dalam menyampaikan sistem penyampaian kerajaan. Dan juga Cik Adnan, kalau adalah mungkin beberapa individu ataupun beberapa orang yang mungkin menyatakan pendirian tegas untuk tidak divaksin, mungkin dari segi Kongres sendiri ada pendekatan-pendekatan yang akan dilaksanakan? Baik, sehingga kini kami tidak ada satu kenyataan tegas daripada mana-mana penjawat awam yang menolak secara total ataupun mereka berada dalam kumpulan-kumpulan anti-vaksin. Setakat ini tidak ada lagi kumpulan-kumpulan tersebut. Cuma yang kami terima aduan adalah kumpulan-kumpulan yang tidak memungkinkan mereka divaksinkan kerana faktor-faktor kesihatan sebagaimana yang dibenarkan. Jadi justru itu KPAX kalau kita lihat daripada 1.92 ini bukanlah satu angka yang besar. Saya kira lebih kurang tidak sampai 16,000. Pendekatan yang kami buat adalah melalui gabungan kami kesatuan untuk berjumpa dengan setiap pekerja ini supaya kami boleh tahu apakah permasalahan sebenar mereka dalam isu vaksin yang telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan. Baik, terima kasih kepada Cik Adnan Mat yang merupakan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX.